Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cikgu Online TV. Siapa tak dengar, saya cubit. Baiklah, hari ni kita akan sambung bagi tajuk beriman kepada kitab, iaitu Suhuf. Apa itu Suhuf? Suhuf adalah risalah ataupun lembaran yang diturunkan oleh Allah yang mengandungi pengajaran dan hukum-hukum yang penting. Selain dari kitab, Allah juga telah turunkan suhuf sebagai pedoman yang hanya sesuai bagi umat manusia pada zaman Nabi yang menerima suhuf itu sahaja. Suhuf yang diturunkan adalah seperti berikut. Yang pertama, 10 suhuf kepada Nabi Adam alaihi salam. Kedua, 50 suhuf kepada Nabi Syith alaihi salam. Ketiga, 30 suhuf kepada Nabi Idris alaihi salam. Keempat, 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang kelima, 10 suhuf kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi jumlah suhuf yang diturunkan kesemuanya adalah sebanyak 110 suhuf. Keterangan tentang suhuf ini ada dinyatakan Allah di dalam firman-Nya di dalam surah Al-A'la ayat 18 hingga 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang bermaksud sesungguhnya keterangan-keterangan yang dikatakan ini ada disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sedikit info untuk anak-anak semua. Al-A'la bermaksud yang paling tinggi. Surah ini diturunkan di Mekah. Terdapat hadis yang meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca surah ini ketika solat Jumaat dan solat sunat hari raya. Surah Al-A'la mengandungi keterangan tentang orang yang beriman, orang kafir, syurga dan neraka. Kesemua keterangan ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Baiklah, seterusnya kesan beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah akan bagi kesan yang mendalam dalam kehidupan kita. Antaranya, yang pertama, menimbulkan keinsafan akan kebesaran Allah Ta'ala yang maha luas kekuasaannya. Yang kedua, mendapat keberkatan dan keredaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi, percayalah bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya supaya kita dapat keberkatan dan keredaan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang ketiga, memantap dan meneguhkan iman dan pendirian hidup yang Allah ni maha berkuasa mencipta dan mengatur kehidupan yang terbaik untuk manusia. Keempat, bertambah iman dan takwa kita kepada Allah yang telah bagi dan mengurniakan nikmat dan rahmat. Kelima, terus mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Ta'ala setiap masa. Yang keenam, bertambah yakin dengan Islam dan mempertahankannya serta menolak sebarang usaha jahat yang cuba mencemar kesuciannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Allah Ta'ala menjanjikan ganjaran yang besar kepada orang yang membaca dan menghafaz Al-Quran. Allah janjikan ganjaran yang besar kalau kita membaca dan hafaz Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, besar pahalanya. Apatah lagi kalau kita menghafaz ayat Al-Quran, lagi besar pahalanya. Oleh itu, jadikanlah membaca Al-Quran sebagai amalan di dalam kehidupan seharian kita. Sedikit info untuk anak-anak semua. Takwa ni bermaksud rasa takut kepada Allah yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah. Antara ciri-ciri orang yang bertakwa ada dijelaskan dalam ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 hingga 4 yang bermaksud
iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mengerjakan solat serta membelanjakan, iaitu mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai sini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada video dan pembelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.